Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1224. Antara paparan utama. UMNO khianat rakyat dan istana. Pembicaraan menerusi media untuk bina persepsi. Apa motif tangguh kes berprofil tinggi? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemarin Ipoh dilaporkan banjir. Hujan lebat selama beberapa jam menyebabkan beberapa kawasan di Bandar Meru Raya dan kawasan Ulu Cepur ditenggelami air. Puluhan keluarga terpaksa dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS selepas kediaman mereka di rancangan perkampungan tersusun RPT Cepur, Ipoh Perak dilanda banjir kilat menurut pihak jurucakap Jabatan Buamba dan Penyelamat Perak. Banjir juga dilaporkan sudah mula menyerang di beberapa kawasan di Lembah Kelang kerana hujan lebat. Namun, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bertegas bahawa pembubaran Parlimen hendaklah diadakan dalam masa terdekat bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 diadakan pada tahun ini juga. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob digesa mempersembahkan cadangan tarikh pembubaran kepada Kedbawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaras dengan perkara 40/1 Perlembagaan Persekutuan. Kononnya pilihan raya umum ini untuk memulangkan mandat rakyat, maka sebuah kerajaan yang stabil dapat dibentuk bagi memulihkan negara, khususnya dalam aspek ekonomi demi kesejahteraan hidup rakyat. Kononnya ia juga sebagai usaha pembaharuan institusi ke arah mewujudkan tadbir urus yang lebih baik buat negara. Kelakar, lebih 60 tahun UMNO menguasai negara, belum cukupkah masa itu untuk mewujudkan tadbir urus baik untuk negara sehingga ketirisan berlaku di sana sini dan negara kita digelar kleptokrasi terburuk di dunia oleh bekas Peguam Negara Amerika Syarikat Jeff Sessions. Tiba-tiba selepas kalah pada pilihan raya umum ke-14, UMNO terfikir tentang tadbir urus baik negara. Tiba-tiba selepas mengkhianati mandat rakyat bersekongkol dengan bersatu menerusi langkah Sheraton, UMNO kononnya mahu menjadi pejuang untuk mengembalikan mandat rakyat. Kita bersetuju bahawa hak untuk menentukan siapa yang akan menerajui pucuk pimpinan negara ini harus dikembalikan kepada rakyat. Tetapi adakah wajar ia diadakan di saat rakyat dalam kebimbangan bahawa bila-bila masa kawasan kediaman mereka akan ditenggelami air? Presiden UMNO dilaporkan berkata parti itu tidak ada masalah untuk berkempen pilihan raya umum di musim banjir. UMNO lupa atau pura-pura lupa bahawa pilihan raya umum bukan hanya melibatkan jentera kempen parti yang bertanding tetapi juga pengundi yang rumah dan harta mereka mungkin musnah akibat banjir. UMNO juga lupa atau pura-pura lupa bahawa hanya Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mempunyai kuasa bagi membubarkan Parlimen berdasarkan kepada peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Perkara ini dibangkitkan oleh ramai pakar dan pengamal undang-undang sama ada yang berparti atau tidak. Cuma kali ini saya rasa UMNO mungkin tak sedar tindakan desperado mereka itu mungkin secara tak langsung mengheret nama dan imej institusi diraja kerana di bawah perkara 40/2/B Perlembagaan Persekutuan Yang di-Pertuan Agong mempunyai budi bicara untuk merestui pembubaran Parlimen. Bidas bekas Timbalan Menteri Undang-Undang era Pakatan Harapan Muhammad Hanifah Maidin. Menurut Hanifah, daripada segi sejarah perundangan, suka tak suka, UMNO tidak boleh kata mereka tidak pernah ada sejarah hitam dengan institusi istana. Jika itu yang dilakukan UMNO, parti itu akan dituduh terlibat dengan pengkhianatan baharu terhadap rakyat kerana cuba ingin menafikan atau paling kurang menyukarkan rakyat untuk mengundi, tegas Hanifah. Mungkin terlalu ngeri memikirkan kes-kes besar di mahkamah sehingga tiada lagi common sense mendiami akal mereka. Adakah UMNO dan khianat berpisah tiada? Soal Hanifah. Untuk rekod, pada September lalu, Jabatan Meteorologi Malaysia Malaysia meramalkan banjir besar bakal melanda Malaysia penghujung bulan November susulan hujan lebat berterusan mulai pertengahan bulan Oktober. Ketua Pengarah Met Malaysia Muhammad Helmi Abdullah berkata, fenomena La Nina yang masih berterusan dan dijangka sehingga awal tahun depan menyebabkan peningkatan taburan hujan.
Ia sudah bermula di kawasan yang penduduknya majoriti orang Melayu di Perak. Itu pun Parti Pejuang Melayu ini masih dalam sindrom penafian. Boleh percaya lagikah parti ini jika melihat lagak pemimpinnya? Peguam Datuk Seri Najib Razak tidak sepatutnya cuba untuk membelanya dalam perbicaraan One Malaysia Development Berhad (1MDB) dengan menyeram pihak pendakwaan melalui kenyataan kepada media. Sebaliknya perlu membelanya dalam perbicaraan sebenar di mahkamah, kata pihak pendakwaan kemarin lapor melemel. Sri Ram menegaskan peguam mewakili Najib tidak boleh memberi kenyataan mengenai isu terbabit di luar mahkamah kerana pihaknya sudah tentu tidak boleh membalas dakwaan berkenaan melalui cara itu. Merujuk kepada kenyataan Akhbar Syafiee dikeluarkan bagi pihak Najib yang mendakwa pihak pendakwaan gagal mendedahkan butiran 5 transaksi ratusan juta yang memasuki akaun Najib. Sri Ram berkata kenyataan itu adalah serangan langsung terhadap pihak pendakwaan. Sri Ram berkata ini tidak adil kerana pihak pendakwaan yang menjalankan perbicaraan 1MDB di mahkamah dan bukannya melalui media tidak dapat membuka jawapan secara terbuka. Dengan hormatnya, tertuduh mesti menjalankan perбicaraannya di mahkamah. Dia tidak boleh menjalankannya secara terbuka, katanya. Menurut beliau, tindakan tersebut cenderung untuk menimbulkan rasa kejengkelan terhadap pihak pendakwaan kerana beliau tidak boleh bertindak balas. Saya tidak boleh bertindak balas secara terbuka dan tidak wajar bagi saya berbuat demikian, ujar Sri Ram. Beliau berkata 3 surat yang dikatakan dikirim oleh seorang putera Saudi yang didakwa sebagai Saud Abdul Aziz Al Saud yang ditunjukkan kepada Mahkamah Tinggi dalam pembicaraan 1MDB oleh pihak pembelaan dengan janji ratusan juta dolar Amerika Syarikat sebagai hadiah kepada Najib merupakan surat yang sama yang telah ditolak oleh ketiga-tiga peringkat mahkamah dalam kes SRC terhadap bekas Perdana Menteri itu. Mereka tidak boleh menyatakan kami menyekat dokumen. Ia tidak relevan kepada kes kami. Apa yang saya perlu buktikan adalah wang itu milik 1MDB. Namun, jika mereka mahu bangkitkan juga, jawapan saya adalah mudah, iaitu mereka dihalang daripada berbuat demikian. Saya mesti memberi amaran bahawa mereka tidak boleh melakukannya. Mereka tidak boleh membicarakan kes ini dalam media. Jika mereka teruskan juga, saya akan memohon kepada mahkamah untuk menghalang perbincangan sedemikian, tegasnya seperti dipetik. Najib berdepan dengan pembicaraan membabitkan 25 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram berkait dana 1MDB sebanyak 2.28 bilion ringgit yang didepositkan dalam akaun M-Bank miliknya antara Februari 2011 dan Disember 2014. Pendengaran di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Kira dalam jawapan balasnya berhubung surat-surat putera Arab Saudi itu, Peguam Bela Wan Aizuddin Wan Muhammad berkata, Hakim Pembicaraan 1MDB Datuk Colin Lawrence Kira tidak harus dicemari dengan kenyataan Sri Ram berhubung kes SRC. Saya perlu merekodkan SRC adalah berkaitan dengan pertuduhan berbeza, berkaitan transaksi berbeza yang tidak berkaitan langsung dengan 3 surah Arab ini yang dikemukakan kepada Yang Arif hari ini. Yang Arif tidak sepatutnya mengambil sebarang pertimbangan sama sekali mengenai apa yang telah didapati oleh hakim yang berbeza dengan mengambil kira pertuduhan berbeza pada masa ini, katanya. Sri Ram kemudian berkata beliau tidak menjemput Hakim Colin untuk membuat sebarang dapatan, tetapi beliau hanya menyatakan bahawa pihak pendakwaan diletakkan dalam kedudukan yang menjengkelkan oleh Peguam Najib kerana secara salah digambarkan sebagai menghalang bukti. Sri Ram berkata dakwaan bahawa mereka mengelirukan mahkamah dengan menghalang bukti adalah tidak benar. Kita perlu membuktikan dan saya tidak fikir saya bersedia untuk bertolak ansur dengan kenyataan seumpama ini secara terbuka oleh tertuduh melalui peguam caranya atau sesiapa sahaja kerana serangan itu pergi ke akar perbicaraan, tegasnya. Sebenarnya orang awam sudah lama tidak bersedia untuk bertolak ansur dengan perbuatan pihak Najib yang menggunakan media untuk menyerang bukan hanya pihak pendakwaan tetapi juga seluruh badan kehakiman. Mustahil perbicaraan media ini tindakan spontan. UMNO mahu memperkukuh persepsi songsang mereka bahawa perbicaraan Najib adalah tidak adil. Sudah tentu ia berkait dengan rancangan UMNO untuk memaksa pilihan raya umum ke-15 disegerakan. Mahkamah juga tidak wajar bertolak ansur mengenai perbuatan ini. Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Syed Saddiq menyelar Datuk Zaid Ibrahim yang memetik namanya ketika mencadangkan agar semua kes jenayah terhadap ahli politik ditangguhkan buat sementara waktu sehingga Peguam Negara baru dilantik. Leave me out of this. Don't use my name to justify your means, ujar Syed Saddiq.
Maksudnya beliau tidak mahu Zaid menggunakan namanya demi menjustifikasi tindakannya itu. Saya letak kepercayaan sepenuhnya kepada institusi kehakiman, katanya. Syed Saddiq menegaskan bahawa beliau hadir di mahkamah dan tidak pernah mencuba untuk melengah-lengahkan kesnya. Tak pernah saya minta kes saya digugurkan. Kena heret ke mahkamah tak apa, saya tetap lawan, ujarnya. Menurut beliau, lagi bagus jika perbicaraan dipercepatkan. Berani kerana benar, takut kerana salah. Kebenaran akan ditegakkan di mahkamah, tegas Syed Saddiq. Zaid Ibrahim juga menyeret bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas dalam cadangannya. Kata Zaid, siasatan terhadap potensi elemen jenayah terkandung dalam buku Tommy Thomas membangkitkan kebimbangan berlakunya pendakwaan terpilih. Menurutnya, kegagalan pengganti Thomas, Tan Sri Idrus Harun untuk bertindak juga tidak membantu keadaan. Semua kes berprofil tinggi patut ditangguhkan sehingga pelantikan Peguam Negara baharu yang pasti akan berlaku menyusuli pilihan raya umum akan datang, katanya di petik Free Malaysia Today. Selain Syed Saddiq, beliau juga memetik nama Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Tan Sri Shahriz Samad dan Lim Guan Eng. Beliau juga dilaporkan berkata Idrus sebagai Peguam Negara yang baharu tidak melakukan apa-apa untuk mengukuhkan keyakinan terhadap sistem keadilan Malaysia. Menurut laporan, Zaid juga mendakwa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak gagal mendapat pembicaraan adil mengikut perlembagaan, seterusnya disabitkan secara salah dan kini meringkuk di penjara. Menurut beliau, sistem keadilan Malaysia dalam keadaan yang jelas menyedihkan. Kita tidak boleh membiarkan sistem keadilan dirampas mana-mana parti untuk digunakan sebagai alat politik. Pelaksanaan moratorium singkat sehingga pelantikan Peguam Negara seterusnya bagi kes jenayah melibatkan ahli politik pasti akan berkesan dalam meredakan sebarang ketegangan sebagai persediaan menghadapi pilihan raya kelak, tegasnya. Untuk rekod, Idrus dilantik semula sebagai Peguam Negara berkuat kuasa Ahad 6 Mac untuk tempoh masa setahun. Jom Channel setuju bahawa sistem keadilan wajib dikekalkan bebas tanpa pengaruh atau mengikut istilah Zaid dirampas untuk digunakan sebagai alat politik. Apa sebenarnya motif Zaid? Kenyataan beliau itu seolah-olah mempertikai bidang kuasa Peguam Negara yang mempunyai prerogatif sama ada memfailkan pertuduhan atau tidak. Terpulang kepada hakim di mahkamah untuk membuat keputusan sama ada pertuduhan itu prima facie berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang dikemukakan. Dalam pada itu, Portal Malaysia kini memetik bekas Presiden Majlis Peguam Salim Bashir Baskaran sebagai berkata, tiada sebab untuk menggantung pendakwaan jenayah berprofil tinggi sehingga Peguam Negara baru dilantik. Salim berkata, kedaulatan undang-undang menentukan pematuhan keadilan semula jadi dan semua orang harus dilayan sama rata. Peguam Negara sebagai penjaga kepentingan awam mesti memastikan budi bicara pendakwaannya dilaksanakan secara adil, terhormat dan ditambah dengan fakta dan bukti yang mencukupi. Pendakwa raya tidak seharusnya membiarkan dirinya terpengaruh atau mengambil kira pertimbangan yang tidak relevan sebelum memulakan atau menarik balik pertuduhan jenayah, ujarnya seperti dipetik. Pelik jika gesaan Zaid untuk menghentikan pendakwaan ketika Peguam Negara masih memegang jawatan dipertimbangkan. Mahkamah juga mempunyai budi bicara kehakimannya untuk melayan atau sebaliknya sebarang permohonan bagi menangguhkan kes daripada diteruskan, tegas Salim. Beliau turut menjelaskan walaupun dalam situasi di mana pejabat Peguam Negara dituduh melakukan kesalahan, Kanun Tata Cara Jenayah memperuntukkan Peguam Cara Negara untuk bertindak dan menggunakan kuasa sebagai pendakwa raya. Selepas gagal membela Najib di Mahkamah Persekutuan, nampaknya Zaid meracau menyalahkan semua pihak. Tidak dapat tanduk, telinga dipulas. Maaf cakap, Zaid hari ini tidak dilihat bercakap sebagai peguam, tetapi seumpama ahli politik UMNO yang mahu membebaskan Najib dengan apa cara sekalipun. Lebih-lebih lagi, beliau kini kembali menganggotai parti yang dikuasai oleh gerombolan kleptokrat itu. Sedangkan sehingga hari ini tidak ada satu media antarabangsa yang mengkritik sistem pentadbiran keadilan yang dilaksanakan di negara ini. Justru rakyat bertanggungjawab memastikan parti politik yang berpotensi untuk memanipulasi dan menyalahgunakan sistem kehakiman demi mengekalkan kuasa hegemoni mereka tidak akan menguasai Putrajaya. Jangan lupa, rakyat bukan bodoh. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami
Rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.